Pengenalan tentang apa itu sebenarnya teori Gestalt. Gestalt ni dia sebenarnya lebih tumpukan pada individu secara keseluruhannya. Beliau berpendapat bahawa setiap individu ataupun setiap manusia hendaklah difahami dari segi segala aspek, bukan hanya pada bahagian tertentu sahaja. Istilah Gestalt ni dia menunjukkan pada susunan dinamik yang melibatkan dua atau beberapa bahagian. Teori Gestalt ni juga dia bersifat fenomenologi. Fenomenologi ni iaitu mengiktiraf pengalaman manusia di dalam terapi. Wujudnya unsur eksistensial iaitu kewujudan dalam pendekatan yang menitikberatkan tanggungjawab manusia terhadap diri sendiri dan keupayaan manusia untuk buat penentuan terhadap pengalaman pada masa kini. Objektif. Pada akhir bab ini, anda sepatutnya dapat memahami serta menguasai dengan apa sebenarnya maksud Gestalt ni. Yang kedua, mengaplikasikan pendekatan Gestalt ni di dalam amalan terapi. Yang ketiga, memahami proses-proses perkembangan terapi yang merujuk kepada pendekatan Gestalt. Dan siapa pengasas teori ini dan apakah perkembangan yang dikecapi oleh beliau dari tahun ke tahun. Pengasas teori ini adalah Frederick Solomon Perls atau dikenali sebagai Fritz Perls, yang telah lahir pada 8 Julai 1893 dan meninggal dunia pada 14 Mac 1970. Tempat lahir beliau adalah di Berlin, Jerman, dan turut mempunyai ijazah bidang perubatan khusus pada perubatan psikologi dan juga psikiatri. Perkembangan beliau dari tahun ke tahun ialah pada tahun 1918, selepas Perang Dunia Pertama, beliau kembali meneruskan pelajaran perubatannya. Selepas 2 tahun, beliau telah menjadi pakar neuropsikiatri. Pada tahun 1930, beliau telah berkahwin dengan Laura Perls semasa bekerja di Frankfurt Psychological Institute. Pada masa yang sama, beliau telah memperoleh ijazah Doktor Falsafah. Pada 1934, berlakunya kebangkitan Nazi, di mana beliau terpaksa menuju ke Afrika Selatan setelah meninggalkan Jerman. Di sana, beliau telah menubuhkan South African Institute for Psychoanalysis. Di sana, beliau telah berjumpa dengan Jane Smoot. 1942, beliau telah menyertai tentera Afrika Selatan, di mana beliau telah berkhidmat sebagai pakar psikiatri tentera yang berpangkat kapten. Beliau mula dipengaruhi holism Jansmer, lalu mereka bekerjasama menerbitkan buku Ego, Hunger and Aggression. 1951, beliau berpindah ke New York dan menerbitkan buku Gestalt Therapy, Excitement and Growth in the Human Personality. Tahun 1952 pula, suami isteri ini telah menubuhkan New York Institute for Gestalt Therapy. Namun pada tahun 1970, Fritz Perls telah meninggal dunia. Pada tahun 2000 pula, tertubuhnya International Gestalt Therapy Association, di mana persatuan ini telah menerbitkan banyak jurnal terkenal seperti Gestalt Review, International Gestalt Journal dan British Gestalt Journal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Nama saya Siti Nur Adawiyah Kamarina binti Muhammad Nazami, nombor matrik 281326. Jadi pada hari ini saya ingin menerangkan serba sedikit tentang pandangan asas Gestalt terhadap manusia. Menurut teori Gestalt, pandangan tentang sifat semula jadi manusia yang pertama adalah kesempurnaan. Perkataan Gestalt itu sendiri berasal dari bahasa Jerman yang bermaksud sempurna. Secara ringkasnya, manusia merupakan organisma yang perlu difahami secara menyeluruh dan bukan kepada aspek tertentu sahaja dalam kaunseling. Menurut kaunseling Gestalt, klien perlu difahami dari segi segala aspek termasuk pemikiran, perasaan, tingkah laku, tubuh badan dan sebagainya. Seterusnya, Gestalt merupakan teori yang menekankan manusia berhubung dengan persekitaran. Gestalt percaya sebagaimana persekitaran boleh berubah, manusia juga boleh berubah. Yang ketiga adalah pembentukan figur. Proses ini menerangkan bagaimana sesetengah aspek dari persekitaran boleh muncul menjadi nyata dan menjadi pengalaman utama dalam diri seorang klien. Kemudian, pembentukan figur juga mempunyai kaitan dengan proses organismik self-regulation. Prinsip ini bermaksud keseimbangan dalam diri seseorang individu itu akan diganggu oleh keinginan, panca indera dan minat terhadap sesuatu. Matlamat utama dalam proses ini adalah untuk membantu klien menyelesaikan isu unfinished business bagi mengembalikan kesempurnaan dalam diri klien.
Kemudian, pandangan Gestalt yang kelima adalah tentang kesedaran atau arif diri klien. Menurut Gestalt, kesedaran atau arif diri ini amat penting bagi kesihatan mental seseorang individu. Amat penting bagi individu tersebut untuk mengenal pasti setiap sumber yang dimiliki supaya individu tersebut mempunyai keyakinan terhadap dirinya. Seterusnya, Gestalt berpandangan bahawa hubungan dengan persekitaran merupakan syarat untuk perkembangan individu. Terdapat 5 tahap hubungan dan perkembangan iaitu foni yang merujuk kepada individu yang bertindak balas terhadap orang lain dengan cara yang unnatural. Seterusnya, tahap fobik adalah cubaan untuk mengelak daripada kesakitan psikologi seperti kehilangan orang yang disayangi. Tahap impas berlaku apabila seseorang individu mempunyai perasaan takut untuk melakukan perubahan. Tahap keempat iaitu impulsif berlaku apabila individu mempunyai rasa sedar diri namun tidak bertindak. Tahap akhir iaitu eksplosif pula adalah tahap tertinggi yang boleh dicapai oleh seseorang manusia apabila dapat menjadi diri mereka yang sebenar. Kemudian, pandangan Gestalt yang keenam adalah batasan kontak. Apabila individu tersebut memisahkan diri mereka dari orang lain atau objek lain. Postur juga telah membahagikan boundary tersebut kepada body, value, familiarity dan expressive boundary. Menurut Gestalt lagi, gangguan kepada boundaries juga boleh berlaku atas sebab-sebab tertentu. Antara contoh gangguan adalah seperti introjection, projection, retroflexion, deflection dan juga confluence. Introjection berlaku apabila seseorang itu menerima orang lain tanpa batasan. Projection pula adalah satu keadaan apabila individu melupuskan satu aspek diri dengan memberi tanggungjawab kepada orang lain. Retroflexion adalah apabila kita melakukan sesuatu untuk diri sebagaimana kita mahu melakukannya kepada orang lain. Deflection pula adalah sejenis bentuk gangguan yang berlaku apabila individu bertindak mengelak daripada melakukan hubungan, dan gangguan boundaries yang terakhir adalah confluence. Confluence berlaku apabila batasan antara dua individu semakin berkurangan. Seterusnya, pandangan Gestalt yang terakhir ialah mengenai tenaga dan halangan kepada tenaga. Tenaga ini adalah salah satu bentuk tingkah laku defensif dan kaunselor memainkan peranan yang penting untuk mengenal pasti tenaga yang telah terganggu dan tersekat di dalam diri klien. Seterusnya, andaian asas dan prinsip teori Gestalt adalah tentang kepentingan kesempurnaan kendiri sebagai satu perkara utama dalam kehidupan seseorang manusia. Gestalt berpandangan bahawa manusia merupakan individu yang baik, namun terdapat beberapa individu yang memerlukan bantuan kerana kecelaruan emosi berikutan dengan isu unfinished business yang tidak dapat diselesaikan. Gestalt juga sentiasa menggalakkan manusia untuk menggunakan sumber diri apabila berhadapan dengan masalah dan kemelut yang mencelarukan emosi mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Anissa dengan nomor metrik 702179. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai matlamat terapi dan juga peranan konselor dalam terapi Gestalt. Matlamat terapi Gestalt ini ialah utamanya untuk mewujudkan kesadaran yang tinggi dalam diri seorang individu kepada realiti dunia pada hari ini dan yang bersifat di sini dan juga sekarang. Antara umum matlamatnya yang saya tangkap ada 3 poin, yakni yang pertama ialah memberi kesadaran kepada individu bahwasanya mereka ini mempunyai tanggung jawab yang tersendiri. Jadi setiap individu ini punya tanggung jawab masing-masing. Kemudian yang kedua, membantu individu untuk lebih mengenali dirinya sendiri dengan lebih mendalam lagi tanpa ia berusaha untuk menyesuaikan dirinya dengan persekitarannya. Kemudian yang ketiga ialah membantu individu agar ia dapat merasai dan menyadari segala perasaan dan pengalamannya. Hal ini dikarenakan hanya dengan merasai dan juga menyadari perasaan dan pengalamannya, seseorang ini akan berusaha untuk mengubah personality dirinya sendiri. Kemudian selanjutnya ialah mengenai peranan konselor. Tugas utama dari konselor ini ialah untuk menolong kliennya dalam memudahkan proses-proses menerima tanggung jawab dan mengintegrasikannya dengan meningkatkan kesadarannya diri sendiri. Dan matlamat ini sebenarnya bisa dicapai dengan beberapa cara. Salah satunya ialah konselor harus mengajak kliennya untuk mengenali diri mereka sendiri. Di sini konselor harus mempelajari bagaimana kliennya dalam situasi yang ada pada saat ini dan sekarang di sini. Kemudian konselor juga harus menolong
seorang klien ini untuk melihat dirinya secara keseluruhan. Jadi tugas konselor ini untuk menolong kliennya itu harus dilihat bagaimana sih kliennya ini dalam keseluruhannya. Jadi tidak hanya dalam satu sisi. Kemudian untuk ciri-ciri terapeutik dari konselor, Gestalt dan kliennya di sini menekankan adanya sebuah konsep dialog yang mana ditekankan oleh Gestalt itu ada 4. Yang pertama ialah conclusion, yang kedua ialah presence, kemudian yang ketiga ialah commitment to dialog, dan yang keempat ialah dialog is life. Lah, kemudian untuk inclusion ini sendiri ialah meletakkan diri sendiri untuk memahami orang lain atau di sini disebut sebagai klien tanpa menghukum atau membuat interpretasi terhadap apa yang ia dengar. Kemudian untuk presence ini, seorang konselor meluahkan atau berkongsi apa yang diperhati dan dipahaminya bersama dengan klien. Untuk komitmen to dialog, seorang konselor harus menjalankan sesi konselingnya dengan sepenuh hati untuk menjamin hubungan yang berterusan dengan kliennya. Jadi untuk menjamin hubungan yang lebih baik lagi bersama dengan kliennya ini. Kemudian yang terakhir ialah dialog is life. Dialog is life ini merupakan sesuatu yang harus ada, sesuatu yang harus dilakukan dan bukan hanya sekedar sebuah perkataan saja. Jadi konselor boleh menggunakan eksperimen tertentu untuk menggalakkan peluahan ekspresif dari kliennya, misalnya dengan tarian, nyanyian, atau perkataan. Hai semua, saya Nita Rajan. Hari ini saya akan menerangkan tentang proses dan teknik teori Gestalt. Terdapat 4 proses teori Gestalt, antaranya adalah tujuan terapi. Tujuan teori Gestalt adalah untuk meningkatkan kesedaran diri klien. Ia juga membantu klien agar meningkatkan kemandirian diri dan nilai berdikari dalam diri sendiri klien. Keduanya adalah aturan dan fungsi ahli terapi. Hal ini adalah untuk memperhatikan klien dari segi perasaan, kesedaran, pengalaman, dan sebagainya. Pemerhatian tersebut akan memberikan informasi dan maklumat yang teliti tentang klien kepada kaunselor. Dan ketiganya adalah pengalaman klien dalam terapi. Klien harus dimotivasi untuk berubah perspektif diri dan harapkan untuk mengambil keputusan yang baik dan efektif selepas terlibat dalam setiap sesi, terutamanya dalam teori Gestalt. Akhirnya, hubungan antara kaunselor dengan klien. Klien menggunakan hubungan yang nyata dengan kaunselor untuk menterjemahkan hubungan tersebut dalam proses memahami diri sendiri lebih mendalam. Seterusnya, teknik teori Gestalt. Teknik teori Gestalt ada 4. Pertama sekalinya adalah teknik eksperimen. Kaunselor menggunakan teknik eksperimen untuk membimbang klien menyedari hakikat diri mereka. Sebagai contohnya, kaunselor akan menjalankan aktiviti seperti kerusi kosong dan permainan berdialog dengan klien. Keduanya adalah teknik penyataan. Teknik tersebut amat digalakkan dalam sesi berbanding soalan, meletakkan klien dalam keadaan yang tidak bosan. Sebagai contohnya, menggunakan istilah apa, bagaimana, di mana. Aktiviti saya ada satu rahsia, sayalah yang bertanggungjawab, boleh dilakukan dalam teknik ini. Ketiganya adalah teknik mimpi. Teknik mimpi ini ada kaitan yang rapat dengan aktiviti proyeksi, iaitu masa lepas seseorang. Biasanya bahagian ini akan diabaikan, ditepikan ataupun dilupakan. Seterusnya, konfrontasi ataupun peran konfrontasi. Teknik membantu klien untuk melihat keganjilan tertentu dalam diri klien. Akhirnya, teknik membalikkan. Teknik ini membantu klien untuk mulai menerima bahagian peribadinya yang telah diingkari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi nama saya Safna Khalito Ilma dengan nomor metrik 281654 dari kumpulan teori Gestalt. Pada kesempatan ini, izinkanlah saya menjelaskan mengenai aplikasi teori Gestalt dalam konseling pelbagi budaya. Pendekatan Gestalt menekankan masa kini, pengalaman langsung, dan bertindak. Terapi Gestalt dibangunkan atas dasar bahwa manusia paling baik dilihat sebagai manusia keseluruhan yang terdiri daripada badan, mind, dan jiwa. Dan paling baik difahami apabila dilihat melalui mata mereka sendiri, bukan dengan melihat kembali ke masa lalu, tetapi dengan membawa masa lalu ke masa kini.
Pengaplikasiannya adalah dengan berbincang langsung pada klien. Terapi Gestalt amat sesuai untuk klien yang bimbang dan murung. Klien seperti ini menolak hakikat diri sendiri. Ia mungkin mempunyai destructive thought atau pemikiran yang boleh merosakkan diri sendiri. Dengan kata lain, mereka sukar untuk merasai kegembiraan dalam diri mereka, dan perasaan ini jika dibiarkan terlalu lama akan membahayakan nyawa klien, boleh hilang keinginan untuk hidup. Contohnya begini. Pertama, konselor bertanya pada klien, apakah yang membawa Anda datang ke sesi pada hari ini? Sebagai pembukaan awal. Lalu, lazimnya, klien menjawab dengan sebab awal secara ringkas mengapa dia memutuskan untuk berjumpa konselor. Seperti, saya sering berasa tidak gembira, tidak selesa dengan diri sendiri dan berada dalam keadaan murung. Sebagai konselor yang baik, kita kena validate atau usahakan perasaan klien dengan bertanya semula dan bertanya soalan kecil yang berkaitan dengan perasaan klien. Oke, awak sering tidak gembira dan murung. Boleh kongsikan sejak bila mula mempunyai perasaan begitu? Jika klien sudah mempunyai keyakinan untuk bercerita dan mempunyai rasa keterbukaan, dia akan memulakan perbualan tentang apa dengan lebih luas dan mendalam. Seperti, perasaan begini sudah lama saya pendamkan. Saya ingin merasa bahagia, tapi saya tidak tahu bagaimana nak mempunyai perasaan sebegitu. Biasanya ia akan disusuli dengan kisah silam berdasarkan trauma, rasa tekanan dalam persekitaran, keluarga, atau diri sendiri. Dan ini boleh menjadi masalah dengan neurotransmitter dalam otak. Dalam case klien yang saya ceritakan, dia sanggup memulakan hidup baru dengan mengamanahkan konselor, walaupun dia tidak tahu bagaimana caranya untuk merasakan bahagia. Konselor perlu memulakan penyiasatan dengan meneliti persekitaran klien, yaitu cara dia berurusan dengan persekitarannya. Teknik seperti main peranan dan kerusi kosong merupakan teknik lanjutan yang boleh dipilih bagi menyelesaikan perasaan tidak selesai terhadap peristiwa silam. Penggunaan ganti nama saya adalah sama penting supaya klien dapat fokus kepada apa yang mau dicapai. Tujuan kata nama saya ialah bagi menggalakkan klien mengenal pasti boundary-nya. Konselor perlu berhati-hati dalam penggunaan ayat ataupun bahasa. Suara tinggi dan rendah juga perlu difikirkan. Klien pun boleh diberikan tugasan kerja rumah. Misalnya, memintanya memikirkan terlebih dahulu apa yang akan dibincangkan pada sesi berikutnya, atau catatkan mood board perasaannya supaya konselor boleh memantau perasaan klien. Demikian aplikasi teori dalam setting silang budaya. Silakan kepada partner saya untuk melanjutkan part selanjutnya. Terima kasih. Saya Syarmoni, anak perempuan Zamanicum. Nombor matrik saya ialah 277756. Kebaikan teori Gestalt. Teori Gestalt memberi pelbagai kebaikan seperti teori Gestalt memberi penekanan kepada keutuhan dan kepercayaan klien untuk kesedaran diri sendiri. Sebagai contohnya, dengan penerapan holisma dalam terapi Gestalt, salah satu kekuatan itu menekankan semua aspek di mana ia membantu klien untuk menggabungkan dan menerima semua aspek kehidupan mereka. Teori Gestalt menyelesaikan masalah klien yang belum diselesai pada masa yang lalu. Sebagai contohnya, klien yang terlibat dengan unfinished business disuruh untuk meluahkan perasaan dan tindakan terhadap kerusi kosong yang berhadapannya. Melalui ini, klien tersebut dapat fokus kepada masa kini dan ia tidak akan mengganggu kehidupannya pada masa sekarang. Seterusnya, teori Gestalt sangat fleksibel dan tidak terhad dari segi teknik. Ia meletakkan penekanan pada proses kaunseling atau terapi dan bukan bergantung kepada teknik. Ia juga mengandung pelbagai jenis teknik untuk menyelesaikan isu yang menyentuh setiap aspek dari segi tingkah laku, emosi, kognitif dan lain-lain. Kelemahan teori Gestalt. Kaunselor memerlukan latihan dan pengalaman yang banyak dalam menggunakan teknik-teknik ahli terapi. Terapi ini menjadi berisiko jika kaunselor tidak menjelaskan arahan dan soalan dengan teliti kepada klien. Seterusnya, teori Gestalt memberi penekanan terhadap konfrontasi dan tidak fokus kepada aspek kognitif personaliti klien. Selain itu, beberapa teknik yang digunakan dalam teori Gestalt dilihat sebagai tidak mampu digunakan secara meluas kepada klien yang berlainan budaya, agama dan kepercayaan. Seperti teknik kerusi kosong, ekspresi mimpi, exaggeration exercise dan sebagainya. Kesimpulannya, teori Gestalt adalah teori yang telah dibangunkan secara kukuh dengan pelbagai pegangan, prinsip, konsep, kaedah, teknik dan sebagainya.
Teori ini juga dapat membantu kedua-dua kaunselor dan klien bagi bertanggungjawab atas pengalaman mereka sendiri serta untuk melakukan sesi kaunseling dalam cara berkelakuan dan pemikiran yang baru. Selain itu, idea dan konsep bagi teori Gestalt harus diterima oleh setiap ahli psikologi kerana ia banyak menyumbangkan kepada bidang psikologi. Sekian, terima kasih.